Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan dan puan pada pagi yang sejahtera ini? Alangkah baiknya kalau kita habiskan masa sekejap untuk menonton mukadimah di TV9. Apa topik kita? Topik kita ialah silaturrahim. Barangkali ada dalam sejarah hidup anda pernah bergaduh dengan kaum keluarga ataupun kaum kerabat kita ataupun saudara mara kita yang ada hubungan pertalian rahim dengan kita. Apa kata kalau kita perbaiki balik hubungan terputus sekian lama dan perempuan, hari ini jadi manusia yang terbaik, kita jalinkan balik silaturahim dalam mukadimah di TV9 selepas ini. Biasa kita dengar perkataan silaturahim. Biasa kan kita dengar? Apa itu silaturahim? Kadang-kadang kita terfikir juga silaturahim ni dengan jiran ke, dengan kawan-kawan pejabat ke, ataupun dengan siapa. Sebenarnya silaturahim ni dalam perempuan pagi-pagi elok kita jelaskan pemikiran kita dengan ilmu yang sebetul-betulnya. Silaturahim bukan silat. Silaturahim bukan silat dengan rahim. Itu lain. Walaupun peselat-peselat nama rahim tu ada. Cuma saya sebut silaturahim ni silatu hubung. Silah, hubung, perhubungan. Rahim itu ialah orang kata apa, yang ada pertalian rahim dengan kita. Siapa dia? Mak kita, adik-beradik kita, sepupu kita, dua pupu kita, kupu-kupu tak ada. Setakat 23 pupu saja. Dalam orang 4 pupu. Tapi itulah dikatakan rahim. Apa ni sampai anak cucu-cucu kita lah. Itu tali silaturahim. So, anda pada pagi ini barangkali sudah pun menjalankan tanggungjawab menghubung silaturahim dengan kejut anak-anak dari tidur, sembahyang subuh, ya, dan juga duduk sama-sama depan TV9 untuk lihat mukadimah pada pagi ini. Anda telah menyambung tali silaturahim. Jadi pada pagi ini, perempuan, siapakah mereka? Iaitu orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Sama ibu bapa kita, tok nenek kita, adik-beradik kita, pak saudara, mak saudara, dan yang ke atas serta ke bawah. Ataupun kiri kanan, sepupu dan sebagainya. Dia tak termasuk jiran, tak termasuk orang kata sahabat andai. Kecuali kalau jiran dan sahabat andai itulah saudara mara kita ataupun kaum kerabat kita. Itu maksudnya silaturahim ataupun menyambung tali silaturahim. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah SWT. Biasa berlaku orang kata apa, putus saudara, putus tali silaturahim dan satu keluarga kecil ataupun keluarga yang besar. Tuan-tuan. Kenapa? Sebab ada orang pentingkan diri sendiri. Anak pentingkan diri sendiri, jadi anak derhaka, putus tali silaturahim dengan ibu. Adik-beradik ada penting diri sendiri, putus tali silaturahim dengan adik-beradik yang lain. Biasanya tuan perempuan banyak berlaku kes putus silaturahim ini. Pagi-pagi dia cerita eloklah. Biasanya lah yang pertama ialah berebut harta pusaka. Ayah meninggal ataupun mak meninggal, adik-beradik bergaduh. Sebab apa? Berebut harta pusaka. Kadang-kadang bukan banyak, bukan besar pun, ya. Tanah secok saja orang puan, tapi berebut. Ya Allah, sampai pengkat bunuh-membunuh. Dah keluar surat khabar, dah keluar TV. Abang dan adik berbunuh-bunuhan. Sampai seorang dah meninggal dunia. Berebut harta pusaka, tak puas hati dengan pembahagian. Sebab tu tuan, turunkan kepada kita hukum faraid. Pembagian harta yang ikut cara Allah SWT supaya adil semua pihak. Tapi malahnya kita dan orang ada orang mementingkan diri sendiri, hawa nafsunya sendiri sampai tidak pedulikan hak orang lain. Akhirnya putus saudara, putus silaturahim dengan sebab berebut harta pusaka. Harta tak boleh bawa ke mana-mana orang perempuan. Kalau mati pun bawa harta dah? Tak ada. Bawa tanah ke? Tak. Tanah tu tanah wakaf. Tanah kubur, tanah wakaf, tuan. Bukan tanah dia, tanah wakaf. Bukan tanah saya pun kalau saya mati, tuan-tuan. Itu tanah wakaf. Orang wakaf ataupun kerajaan wakaf. Ada kereta-kereta saya tak masuk kubur, tuan-tuan. Duk bergaduh harta pusaka buat apa? Ambil hak kita saja. Jangan ambil hak orang lain. Satu. Yang kedua ialah putus silaturahim ni kadang-kadang berlaku juga sebab kahwin yang tak dapat restu. Sama ada mak ayah tak restu ataupun adik-beradik tak restu. Akhirnya terpisahlah yang kahwin tersebut, jauh, orang tak tegur siapa, tak hubungi lagi dah. Putus habis, tuan-tuan. Tak pergi marilah orang Kelantan kata. Mana orang Kelantan? Tak pergi mari dah. Saya nak beritanya, benda tersebut adalah haram, berdosa.
Kalau dia berhak kahwin, dia layak kahwin, dan dia boleh kahwin, ikut cara syariatnya betul, restulah, redolah buat apa kita sampai bermusuh-musuhan, akhirnya putus tali silaturahim. Kan dah hilang satu orang dalam keluarga kita. Patutnya keluarga kita makin besar dengan sebab beranaknya, bercucunya, berciciknya, berciuk-piuknya. Tapi disebabkan putus tali silaturahim, akhirnya makin kurang. Hak besar makin kecil. Tinggal ayah dan mak saja orang perempuan sebab mementingkan diri sendiri. So, itu memang dilarang oleh agama. Cuba kita lihat pagi ni. Ada tak dalam sejarah keluarga kita, ada keluarga yang kita singkir, kita pulau dia. Engkau bukan lagi adik aku, engkau bukan lagi mak aku, engkau bukan lagi anak aku. Senangnya tuan-tuan perempuan, kita cakap macam tu tuan-tuan, kita lupa bahana dan bahayanya. Kalau kita cakap sampai peringkat putus tali silaturahim. Memang senang cakap, engkau bukan anak aku lagi. Memang senang. Kau bukan adik aku lagi. Memang senang tuan-tuan perempuan. Tapi kita kena fikir risikonya. Apa yang terjadi di sisi Allah SWT dengan keluarnya perkataan-perkataan tadi tuan-tuan perempuan. Sebab tu jangan pentingkan diri sendiri. Buang sifat mementingkan diri sendiri. Pentingkan keluarga kita dan perempuan. Ya? Rapatkan balik hubungan, orang kata apa, kekeluargaan. Usrah. Orang Arab kata usrah. Keluarga dan perempuan. Okey. Tuan perempuan. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Kadang-kadang putus darah ni, putus silaturahim disebabkan kecil hati dia. Kecil hati kadang-kadang kita cakap leza. Cakap main serang je, main sedap mulut cakap. Sebab tu adik-beradik bila dah besar-besar kena jaga. Masa kecil-kecil itu tak apalah cakap main lepas tuan perempuan, sebab barangkali tidak ada kepentingan apa-apa. Sekarang dah bergaji besar, berjawatan tinggi dan perempuan, dah ada orang kata apa, kedudukan dalam masyarakat. Kita bercakap dengan adik kita, abang kita ke, sesiapa saja kaum kerabat kita, kena jaga-jaga mulut tuan-tuan. Sebab mereka dah dewasa. Nanti kecil hati, tuan-tuan lihat apa akan terjadi. Tak pergi mari dah tuan-tuan. Putus dah. Aku tak akan tegur dia. Adakah patut dihina aku depan orang ramai? Tengok tuan-tuan. Padahal kadang-kadang kawan tu gurau je. Tapi disebabkan mulut tak jaga tuan-tuan, akhirnya orang tu kecil hati, tak jadi saudara. Putus saudara. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Sebab tu kena ingat, mulut kena jaga. Dan kadang-kadang orang perempuan, ada pula adik-beradik yang kaya hina yang miskin. Ini pun tak patut berlaku. Mentang-mentang dia kaya orang perempuan, adik dia miskin, engkau ni papa kedana. Muju ada aku tolong. Kau tidak mampu engkau ni. So orang perempuan, ayat tersebut tak patut keluar dan akhirnya berlaku penghinaan. Orang perempuan, apa jadi? Adik yang dihina itu membawa diri tentang pergi ke Singapura ke? Jauh. Pergi ke Thailand ke bawa diri orang perempuan? Aku tak ada saudara kat Kuala Lumpur. Aku tak ada adik-beradik kat Malaysia. Disebabkan kadang-kadang ada adik-beradik menghina adik-beradik yang lain. Saudara perempuan, siapa kita nak menghina orang? Mulia sangat kat kita ni. Padahal sumber kita sama je. Ibu yang sama, bapa yang sama. Tak ada hina-hina orang perempuan ya. Di sisi Allah Ta'ala yang paling mulia lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa maksudnya? Kita jumpa selepas ini untuk tahu apa maksud firman Allah Ta'ala tadi. Jangan ke mana-mana. Rupanya anda memang orang yang orang kata apa, nak tahu ajaran agama kita. Ayat tadi bunyinya inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang paling bertakwa. Bukan harta tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kamu berdasarkan rupa paras kamu ataupun kekayaan kamu yang melampau arwah itu. Tetapi Allah memandang kamu, menilai kamu, melihat pada hati kamu yang suci dan juga amalan-amalan kamu yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perempuan, jangan kita menghina orang. Lagipun dia adik-adik kita dalam perempuan, nanti putus saudara. Okey, kita lihat apakah kebaikan kalau kita jaga satu rahim ni. Kebaikan apa? Memang Nabi pernah sebut ya, Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, kalau kamu nak supaya diluaskan rezeki kamu, dipanjangkan umur kamu, maka hendaklah kamu sambung tali silaturahim. Itu mafhum hadisnya dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab lain tuan-tuan ya. So kalau kita sambung tali silaturahim dengan kaum keluarga kita, kerabat kita, adik-beradik kita, sepupu kita, dua pupu kita perempuan,
Apa jadi? Dua benda Nabi sebut. Yang pertama, luas rezeki. Saya tak sebut murah rezeki, nanti murah sikit sangat. Luas rezeki kita tuan-tuan, pergi mana-mana ada rezeki. Yang keduanya, panjang umur. Apa maksud luar rezeki? Luar rezeki lah, kita senang tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita ni rezeki, orang kata gaji tak banyak, tapi hidup kita tak sempit. Hidup kita tak sempit. Kalau kita berniaga pun, walaupun warung kecil-kecil tapi maju. Tiap-tiap hari ada customer. Tiap-tiap hari ada pelanggan. Sebab kita menghubungi tali silaturahim. Yang kedua, panjang umur. Panjang umur ke sampai 200 tahun hidup? Tak juga tuan-tuan ya. Maksudnya lah, walaupun kita mati muda, barangkali umur 40 tahun mati, 50 tahun dah mati, tapi ingat orang sentiasa kenang-kenangkan kita. Dah 10 tahun dah Cik Mak tu meninggal, aku masih lagi ingatkan dia. Macam hidup Cik Mak tu, tuan-tuan. Itu namanya panjang umur. Orang baik, tuan-tuan, orang akan sentiasa ingat kepadanya walaupun dah lama kawan tu meninggal dunia, walaupun dah lama jadi arwah, sebab dia baik. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah SWT, saya nak share, nak consider tuan-tuan puan, itu kebaikan. Apa pula bahayanya kalau kita putus tali silaturahim pada pagi-pagi begini? Bergaduh dengan kita, katakan anak kita, get out, keluar rumah ini, engkau bukan anakku. Tuan-tuan puan, apa jadi? Yang pertama, kata Nabi, ya, kita pusing balik hadis tadi, tuan-tuan puan, sempit rezeki. Sempit rezeki. Rezekinya kata duit, tuan-tuan ya, bukan kata duit. Sihat kita pun sempit juga. Ada je sesak nafas, adanya semput-semput, ada yang pening-pening kepala, ada sengal-sengal sendi, ada sakit-sakit badan. Itu rezeki, tuan-tuan puan. Kalau sihat rezeki, kalau sakit itu bukan rezeki, dia sempit rezeki kita, tuan-tuan puan. Jangan kata rezeki itu fulus saja, tuan-tuan ya. Sempit rezeki. Yang kedua, pendek umur. Pendek mana orang tak suka lah, tuan-tuan. Tak mati lagi Cik Mak tu. Ingat dah mati dah. Tengok, orang tak suka. Orang tu hidup lagi, tapi orang lain mengharapkan dia mati. Itu pendek umur tu. Kalau semua orang pakai doa dia mati cepat, cepat jadi arwah orang tu. Tuan-tuan. Dan Nabi pernah sebut ya, dalam satu hadis yang masyhur sangat, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata qati'. La yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk syurga qati', iaitu orang yang putus tali silaturahim. Allahu Akbar. Tak masuk syurga. So kalau anda sudah mendaftarkan diri anda sebagai ahli syurga, bangun tidur tuan-tuan, aku nak jadi ahli syurga. Tak dengki orang, tak tipu orang. Tambah satu lagi tuan-tuan ya, jangan putus tali silaturahim. Sebab Nabi kata pintu syurga tidak akan dibuka untuk orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Sekarang cek tuan-tuan, ada tak di antara adik-beradik kita, kerabat kita, keluarga kita yang pernah kita putuskan saudara dengan dia sejak bertahun-tahun yang lalu? Kalau ada tuan-tuan, cuba hubungi balik tuan-tuan. Kalau dah meninggal, dia dah meninggal, macam mana? Cuba hubungi keluarga, anak dia ke, cucu dia ke kalau ada, cicit dia ke kalau ada, tuan-tuan. Kita hubungi balik dengan cara mana-mana keluarganya masih tinggal, yang ditinggalkan oleh arwah, kita buat baik dan kita pergi ziarah kuburnya. Bila kita ada kesempatan, ada peluang, ada masa, tak perlu tunggu raya saja orang ya. Ni raya Aidilfitri baru sibuk ke kubur. Hari-hari lain pergi juga. Disebutkan Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Aku sentiasa ziarah makam bapa saudaraku Hamzah bin Abdul Muttalib setiap hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan. So hari Jumaat pergilah ziarah kubur saudara mara kita, kerabat kita sudah pun meninggal dunia. Dan kalau ada keluarganya masih hidup, tolonglah kita dekati mereka, ambil tahu ya hal-hal yang berkaitan dengan hidup mereka, susah payah mereka ke, sakit demam mereka ke, sekolah anak-anak mereka ke, tolong ambil tahu dalam perempuan, supaya dengan masa yang sama kita telah pun melaksanakan kewajipan kita sebagai sebahagian keluarga mereka. Barangkali bapa saudara mereka ke, kita ni. So artinya kita macam telah menghubungi tali silaturahim dengan si mati yang telah pun jadi arwah. Sekarang tuan-tuan ambil kertas, ambil pen, catik siapakah ahli keluarga kita yang telah kita pulau mereka, yang telah kita singkir mereka, yang telah kita halau mereka daripada keluarga kita. Kita cok dia bukan adik-beradik kita, bukan anak kita. Siapa mereka, tuan-tuan? Apapun, kita berehat seketika. Kembali selepas ini dengan Muqaddimah di TV9.
Terima kasih tuan perempuan ya. Saya bercakap dengan tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan tutup TV, saya cakap sorang-sorang sebenarnya. Jadi kita cerita bab silaturahim. Semua orang ada keluarga, bukan macam Tarzan tuan-tuan hidup sorang-sorang. Kita ada keluarga, so fikirkanlah keluarga kita. Tadi kalau kita putus saudara, putus silaturahim, yang pertama rezeki kita sempit. Yang kedua pendek umur. Yang ketiga syurga tak dibenarkan masuk kepada kita. Syurga close, pintu syurga close, tak boleh masuk perempuan. Habis itu yang keempat perempuan, apa kata Rasulullah ya, mafhum sebuah hadis, orang yang memutuskan tali silaturahim amalannya tak diterima. Penat perempuan beramal tapi tak diterima. Kita semayang tonggak-tonggik penat tuan-tuan tapi tak diterima. Buat habis boreh orang kawan sembilan kata perempuan ya. So perempuan fikir-fikirlah. Kalau kita dah beramal begitu banyak tuan-tuan, jangan amalan kita dengan yang banyak itu dimakan oleh amalan buruk yang sikit itu memutus tali silaturahim. Apa kata perempuan? Hari ini kita merubah. Kita berubah, kita buat muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Apa perlu kita buat? Cuba cek. Apa perlu kita buat? Langkah-langkah dari sekarang. Yang pertama, sekarang hubung balik. Takkan tak ada nombor telefon, SMM tak apa tuan-tuan. Hubung balik saudara mara yang telah kita putuskan hubungan. Telefon dah balik. Dia tak nak angkat, dia tak nak, itu soal dia. Sekarang kita dah belajar mukadimah 79 dalam perempuan pada pagi ni, kita hubungi. Lepas ni angkat telefon, hubungi saudara mara kita telah kita putus, kita halau, kita usir. Kita pulau dia. Ini angkat telefon, Man, aku ni Amin yang pernah halau kau dulu, aku minta maaf banyak-banyak lah. Aku sekarang dah bertobat, aku nak mohon maaf banyak-banyak, aku nak jadi kerabat kau balik, keluarga kau balik. Tuan perempuan. Yang amat pun, aman tadi pun kenalah. Terima balik. Cantum balik ya. Cantum balik. Orang kata apa? Macam bulu ayam tuan perempuan. Cari bulu ayam pun dia akan cantum balik tuan perempuan ya. Air dicincang takkan putus. Adik-adik tuan perempuan ya. Dicincang takkan putus. Itulah perhubungan tali silaturahim. So hubung balik orang yang pernah kita halau, pernah kita pulau satu ketika dahulu. Sebab bila anda hubung balik, syurga terbuka pintu balik untuk kita. Anda putus, syurga tutup. Anda hubung balik, syurga terbuka untuk kita. Maka luaslah rezeki kita dan amalan kita akan diterima oleh Allah SWT. Yang keduanya orang perempuan ya, kalau mereka buat kenduri kendara, tolonglah hadir. Jangan terlalu banyak excuse. Hadir, tunjukkan muka pun tak apalah walaupun tak makan. Hadir walaupun jauh tak apa. Sebab tu dikatakan kalau jiran buat kenduri dengan saudara mara buat kenduri walaupun jauh, kena pergi saudara dulu. Sebab menyambung silaturahim hukumnya wajib. Yang jiran dekat rumah tak apa. Pergi adik-adik Johor dulu. Walaupun kita duduk kat Perlis tuan-tuan. Pergi Johor dulu. Subhanallah. Itu yang ajaran agama kita ajar. Supaya jangan sampai adik kita kat Johor kecil hati. Oh, dia lebih melebihkan jiran dia daripada aku adik-adik dia. Tengok, dah kecil hati orang buat. Akhirnya putus saudara. Sebab tu bila buat kendara, kalau boleh ya, yang lain tuan-tuan perempuan, kita kurangkan keutamaan, lebihkan keutamaan kepada kenduri kendara adik-adik kita ataupun keluarga kita ataupun kerabat kita. Boleh buat? Pagi-pagi ni biar boleh buat lah tuan-tuan ya. Biar boleh buat. Jangan dengar saja tuan-tuan ya, masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Kita biar boleh kita boleh buat ya. Yang ketiga ialah tolong ziarah bila ada masa-masa lapang. Ini kadang-kadang orang perempuan ni bila balik raya, duduk kat rumah aje. Mana boleh? Bawa anak-anak balik kampung orang perempuan, jangan duduk kat rumah je. Terperak kat rumah tengok TV orang perempuan ya. Biarlah kita pagi-pagi raya sampai malam raya orang perempuan kita pergi ziarah. Hari pertama tu. Hari kedua pun ziarah lagi orang perempuan, pergi curut-curut kampung. Ini tok saudara kau. Cerita anak-anak kita. Ni pak saudara kau ni. Yang bela ayah dulu ni lah pak saudara ni. Lepas atuk kau meninggal, dia bela ayah. Contoh orang perempuan. Kita cerita orang perempuan. Kita cerita kat anak-anak kita. Biar dia kenal, ini tok saudara, ini nenek saudara, ini pak saudara, ini mak saudara, ini mak sepupu, ini pak sepupu, ini mak dua sepupu, ini mak tiga sepupu. Biar kenal habis orang perempuan. Itu namanya ziarah menziarahi. Nabi suruh kita ziarah. Kalau sakit tolong pergi rawat dia, tolong pergi ziarah dia. Tanya. Tuan-tuan, jangan buat tak tahu je sampai mati tuan-tuan buat tak tahu juga. Lagi tuan-tuan, kalau jumpa tolong bagi salam lah. Jumpa tolong bagi salam ya kepada saudara mara kita. Selisih bahu kadang-kadang tepi jalan, buat dek je tuan-tuan.
kita bagi salam kepada dia. Tapi yang paling penting dalam perempuan ya, sikap kita sebenarnya. Sikap kita. Macam sikap kita, biar kita yang orang pertama nak memulakan, silaturahim dah terputus. Jangan mengharapkan orang lain nak mulakan. Biar kita yang take action dulu. Macam kru TV, take action. Okey, Ramadan ni apa nak buat? Biar kita buat kenduri di rumah kita. Buat kenduri makan-makan dan kita senaraikan siapakah saudara mara kita yang terdekat dengan lokasi kita. Tuan-tuan, kalau Kuala Lumpur ni Selangor, area Selangor boleh lagi lah. Melaka, Negeri Sembilan boleh lagi dalam rumah yang dekat-dekat ya. Ujung-ujung Pahang sikit tuan-tuan masuk tu. Kita buat center kat mana, pusat kat mana, kita buat kenduri makan-makan, panggil semua saudara mara kita berkumpul ramai-ramai. Tak semesti Tunggai Raya tuan-tuan. Sekarang boleh buat. Nak sambut Ramadan ke, nak sambut apa lagi tuan-tuan, musim haji ke, raya korban ke, semulai sekol lembu panggil saudara mara kita makan-makan orang perempuan ya. Yang lebihnya kita bagi fakir miskin. Kita mulakan dengan diri kita dahulu. Jangan mengharapkan orang lain nak mula. Kita berubah dengan diri kita supaya senang kita masuk syurga. Jangan tunggu orang lain buka pintu syurga untuk kita. Biar kita sendiri buka pintu syurga untuk kita. Biar kunci syurga ada di tangan kita dan perempuan. Allahu Akbar. Anda adalah manusia yang paling istimewa, paling sempurna iman pada pagi ini kalau anda dapat buat apa yang saya katakan tadi perempuan ya. Fikir-fikirlah perempuan. Hidup kita tak lama. Hidup kita tak lama perempuan. Yang pergi ziarah kubur kita pagi raya siapa? Adik-adik kita juga perempuan. Habis itu berbalas nak buat apa dengan dia? Kenapa nak bermusuh dengan dia perempuan? Kita rapatkan balik ya. Jurang perbezaan. Jangan disebabkan parti politik tuan-tuan, kita bergaduh sama kita. Anak tak bersapa dengan bapa sebab parti politik yang berbeza. Kita orang Islam, Tuhan tak tanya parti politik kamu dalam kubur tu apa. Tuhan tak tanya. Tapi apa agama kamu? Tuhan tanya. So, pada pagi ni perempuan, kita jalinkan balik silaturahim dengan saudara mara kita dan keluarga kita dan juga kaum kerabat kita. Mudah-mudahan masuk syurga dengan mudah. Jumpa lagi pada siaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.